وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita telah pun selesai daripada menunaikan salat fardu Jumaat. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita, doa-doa kita ianya akan diperkenankan pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tengah hari ini kita cuma nak perhabiskan apa yang kita sebut pada subuh tadi daripada kitab Ayyuhal Walad yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa ta'ala. Yang mana Imam Ghazali rahimahullah wa ta'ala mengutarakan kepada kita berkenaan dengan orang yang mempunyai ilmu tetapi ilmunya itu tidak diamalkan sama sekali. Dan bila mana orang ni dia ada ilmu dan dia tidak beramal dengan ilmu dia. Ilmu ada. Tuan-tuan, dia selalu dengar kuliah, dia selalu dengar majlis-majlis ilmu, tapi tidak dia amalkan, maka kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ini tidak menjamin apa-apa bagi dia nanti pada hari akhirat besok. Dan maknanya apa? Tidak memberikan apa-apa manfaat sekalipun ilmu tersebut banyak, sekalipun dia menadah banyak dah, tapi tak ada amal, maka ilmu itu tidak memberikan apa-apa manfaat kepada dia. Sedangkan orang yang beramal dengan ilmu, orang ni dia akan diberikan cahaya oleh Allah Ta'ala, dia akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu disebutkan oleh Imam Ibn Arsalan rahimahullahu ta'ala di dalam matan Zubatnya. Dan kata Imam Ibn Arsalan, fa'mal walau bi'ashrika zakati. Dia kata, kalaulah kamu ada ilmu 10 perkara kamu ada. Dan kita ada 10 ilmu, maka beramallah dengan ilmu itu sekalipun satu sahaja. Kenapa? Kerana daripada keberkatan ilmu itu, kata Imam Ibn Arsalan,
takhruj binuril ilmi min zulumati, maka kamu akan keluar daripada kegelapan kerana daripada ilmu yang diamalkan tersebut. Tuan-tuan, orang yang beramal dengan ilmu yang dia tahu, maka dia akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dia kata lagi kat sini, tuan-tuan, ni kita nak perhabis saja. Cuma kita nak baca 1-2 hadis dan ada 2-3 ayat, maka kita habiskan apa ni tajuk ni. Tajuk ni yang pagi tadi punya. Baik, dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Jadi dia kata, Imam Ghazali kata, jadi jika engkau belajar ilmu walaupun 100 tahun lamanya, dan Imam Ghazali menyifatkan, sekalipun orang ni dia belajar ilmu selama 100 tahun dan dia menghimpunkan 1000 buah kitab, tuan-tuan, maknanya banyak ni ilmu dia. Dia mengaji lama, kemudian kitab yang dia belajar pun lama. Tuan-tuan, memang orang yang belajar ni, orang belajar ni dia mesti kenal lama. Sebab itu disebutkan oleh Al-Imam Zarnuji rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim Tariqut Ta'allum. Tuan-tuan, katanya ulama, kata Imam Zarnuji, sekurang-kurang orang yang mengaji ilmu agama itu adalah 10 tahun. Tuan-tuan, tu waktu sekurang-kurangnya. Tuan-tuan, 10 tahun ni lama. Banyak dah apa ni dia belajar, banyak dah. Tuan-tuan, kalau dia belajar fiqh Syafi'i, tuan-tuan, kalau dia belajar ilmu nahwu, tuan-tuan, ilmu nahwu ni dia boleh habis sampai Alfiyah Ibn Malik. Tuan-tuan, kalau fiqh Syafi'i dia boleh habis sampai Minhajut Talibin. Ni selama 10 tahun. Tuan-tuan, tapi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, sekalipun dia belajar itu 100 tahun dan kitab yang dia himpun itu adalah 1000 buah kitab, banyak, maka engkau masih belum layak mendapatkan rahmat Allah Ta'ala kecuali apabila beramal dengan ilmu-ilmu tersebut. Tuan-tuan, ilmu banyak ni bila mana dia tak diamalkan, maka dia tidak akan mendapatkan faedah daripada ilmu tersebut. Tuan-tuan, maka kerana tu Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dia pesan kepada murid dia. Yang ni pesan Imam Ghazali kepada murid dia. Bila kita ada ilmu, seboleh-bolehnya kita amalkan ilmu tersebut. Tuan-tuan, barulah dia akan diberikan kebaikan daripada ilmu tersebut. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, wattaqullah fattaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana kalian bertakwa kepada Allah Ta'ala, wa yu'allimukumullah, Allah dia akan ajak kepada kamu apa-apa yang kamu tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, orang yang bila mana dia beramal, tuan-tuan, bila dia bertakwa ni, maknanya dia beramal dengan apa yang dia tahu. Tuan-tuan, mustahil orang yang bila mana dia nak beramal dia tak ada ilmu, tu mustahil. Malah ianya menjadi satu ancaman di dalam agama bila beramal tanpa ilmu. Dan Imam Ibn Arsalan rahimahullahu ta'ala dia sebut juga di dalam matan Zubat dia. Tuan-tuan, dia kata apa? Kalaulah ada orang yang dia tidak beramal berdasarkan kepada ilmu dia, tuan-tuan, apa akan jadi terhadap amalan tersebut? Kata Imam Ibn Arsalan, mardudatun la tuqbalu, maka dia ditolak dan dia sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, jadi orang yang beramal ni sudah tentulah dia adalah orang yang mempunyai ilmu berkenaan dengan amalan tersebut. Tuan-tuan,
orang yang beramal dengan ilmu, maka dia akan diberikan kebaikan, keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya wa yu'allimukumullah, Allah Ta'ala akan ajarkan kepada dia apa yang dia tak tahu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, ulama menyatakan, ilmu yang tak diketahui oleh manusia ni adalah ilmu hikmah. Dan tuan, kalau ilmu lain kita boleh dapat daripada macam-macam sumber. Dan tuan, daripada macam-macam sumber. Kita boleh dapat daripada sumber bacaan. Dan tuan, kita boleh dapatkan ilmu dengan cara talaqi. Dan tuan, lah ni lagi meluas lagi lah ni. Cuma tinggal kita nak kena pandai pilih ya. Kan? Buka-buka YouTube tu dia pengajian Sahih Al-Bukhari. Buka-buka YouTube pengajian Sirah An-Nabawiyah. Dan tuan, nak tahu pilih ya. Dan tuan, lah ni lagi meluas lagi ilmu ni. Dan tuan, tetapi Allah Subhanahu wa taala kata wa yu'allimukumullah, Allah ajarkan kepada kamu apa yang kamu tidak tahu, yakni adalah ilmu hikmah yang tidak diberikan kepada semua orang, melainkan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan tuan, ini hasil daripada seseorang dia beramal dengan ilmu tersebut. Baik. Maka kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih," kata Allah taala. Dan tuan, ni daripada surah apa ni? Yang ni daripada surah Al-Kahfi. Dan tuan, Allah taala kata, sesiapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan tuan, semua kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, semua kita bercita-cita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, kita doa dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, dia kata kat Nabi SAW, "Ya Rasulullah, tidakkah semua orang ni dia tak suka kepada kematian?" kata Aisyah. Tuan-tuan, betul ya? Betul ya tuan-tuan? Tuan-tuan, kalau tanya kepada diri saya sendiri, tuan-tuan tak tahulah. Kalau diri saya sendiri, kalau tanya lah, "Ustaz, agak-agak bersedia tak nak mati lah ni? Tengok mengajak rata, lepas itu baca khutbah, lepas itu mengimamkan salat, macam-macam program kita hadiri." Dan kalau orang tanya dengan saya, "Ustaz, agak-agak Ustaz sedia tak nak mati lah ni?" Saya angkat tangan, saya kata tak sedia lagi. Dan tak sedia lagi. Bahkan kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, "Ya Rasulullah, bukankah setiap daripada manusia ni tak suka untuk dia mati?" Dan apa jawab Nabi SAW? Kata Nabi, "Wahai Aisyah, betul. Orang tidak suka kepada kematian ini." Tuan-tuan, orang tak suka dengan kematian. Pasal apa? Dia berpisah dengan benda yang dia kasih. Dan tuan, ada lagi benda yang dia nak capai. Dan tuan, ada lagi benda-benda yang dia nak selesaikan. Kerana tu dia tak bersedia untuk mati. Tapi kata Nabi SAW, orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk bertemu dengan dia, kata Nabi SAW, nanti ketika mana rohnya sampai kepada had ghargharah. Dan tuan, roh ni dia akan dicabut bermula daripada mana? Daripada kaki. Dan tuan, dicabut. Akhirnya had yang terakhir adalah di ghargharah, iaitu di rengkung manusia. Dan tuan, pada masa itulah kata Nabi SAW, kalaulah dia orang yang dikasih oleh Allah Ta'ala,
pada masa tu Allah campak dalam hati dia rasa suka nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaulah dia orang yang dibenci oleh Allah taala, bila mana roh sampai kepada rengkung, maka dia akan jadi tak suka nak mati dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana tu kita doa, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang suka nak jumpa dengan Allah taala. Dan tuan, jadi Allah taala kata, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Siapa-siapa yang nak pi jumpa dengan Allah taala. Dan tuan, ni dia punya syarat dia, nak jumpa dengan Allah taala. Dan tuan, kita takut kan dengan apa ni neraka. Takut, tuan. Dan tuan, kita takut kalau amal kita ni esok tak diterima oleh Allah taala. Dan tuan, tapi Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Kahfi, siapa-siapa dia yang nak pi jumpa dengan Allah taala, ni syarat dia. Apa dia punya syarat dia? Falyamal amalan salihah. Maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana dia beramal saleh, maka dia layak untuk pi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, sebab itu masya-Allah, dia bukan masalah amal kita diterima ataupun tak terima, yang tu kerja Allah taala. Dan tuan, lah ni kita disuruh menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah taala. Dan tuan, sebab itu berlaku pada zaman Bani Israel. Dan tuan, ketika mana ada satu orang yang dia minta dengan Nabi Allah Musa alaihi salam, minta cek selama dia beramal ni agak-agak amal dia diterima tak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, lalu Nabi Musa AS minta dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, Nabi Musa kata dengan Allah taala, "Wahai Allah, ni ada ni satu orang, dia dah beramal lama dah. Agak-agak amal dia kau terima ataupun lagu mana?" Dan tuan, apa jawab Allah taala? "Wahai Musa, beritahu kepada hamba aku itu amal dia semua aku tolak," kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, semua daripada amal dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Musa AS habaq kepada orang ni, minta maaf, amal kamu telah pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, bila dengar macam tu sedihnya hati. Dan tuan, bila dengar macam tu galatnya, dah lama dah beramal ni. Dan tuan, akhirnya dia menadah tangan. Lalu apa yang dia minta dengan Allah Subhanahu wa taala? "Ya Allah, aku minta dengan rahmat Engkau supaya segala amal-amal aku diterima oleh Engkau, ya Allah." Dan tuan, kerana ada sebut dalam doa dia, "Aku minta rahmat daripada Engkau, ya Allah." Dan tuan, akhirnya seluruh daripada amal dia akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, nak ceritanya apa? Orang ni bila mana dia beramal, bukan soal terima tak terima, tetapi soal dia lah ni, dia kena beramal dan nanti amalan itu akan jadi pembela kepada diri dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, kerana tu kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jazaa'an bima kanu yaksibun." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, balasan yang diberikan kepada mereka itu adalah sebagai balasan bagi amal yang telah mereka lakukan di atas muka bumi dahulu. Dan tuan, maknanya apa? Kita beramal dulu ni atas dunia. Dan tuan, lah ni kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan balasannya kepada orang yang beramal ini. Maka Imam Ghazali kata, kalau seandainya orang ni ada ilmu,
tetapi tidak beramal, bagaimana dia nanti nak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, kita dah sebut subuh tadi, kalau ilmu ni setakat nak bawa jenama. Tuan-tuan, setakat nak bawa jenama ya, kan? Orang tanya, dulu degree kan mana? Contoh kan. Degree kan mana dulu? Oh, dulu saya di Al-Azhar dulu ni. Oh, dia ada kepok sikit. Dia berasa lain macam sikit badan bila kata macam tu, kan? Lepas itu sambung mengaji kat mana? Lepas itu saya sambung mengaji di Hadramaut, Yaman. Oh, dia kuih kepok lagi, kan? Lepas itu saya sambung pula kat Jordan lah, dekat Indonesia lah, macam-macam. Tuan-tuan, kalau ilmu ni hanya setakat untuk bangga macam tu, untuk disombong-sombongkan sahaja, bukan kerana nak beramal, bukan kerana untuk lebih takut kepada Allah, bukan kerana untuk lebih dia kenal siapa diri dia. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, orang ni bukan bertambah hidayat, tak bertambah pun hidayat pada dia, malah illa bu'da, melainkan dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebagai kesimpulannya, disebutkan oleh ulama, antaranya yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu taala dalam kitabnya Hidayatus Salikin. Tuan-tuan, sebagai kesimpulan ilmu ini, tuan-tuan, apa yang kita nak daripada ilmu ni? Tuan-tuan, yang kita nak daripada ilmu ni adalah berasa semakin menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, itulah ilmu yang sebenar. Sebab itu ulama kata al-ilmu khasyah. Ilmu itu adalah berasa gerun, dia berasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi kalau ilmu ni setakat belajar untuk buat sombong kat orang, tuan-tuan, ilmu ni setakat dia nak banyakkan guru sahaja, nak banyakkan dia punya kitab sahaja, tidak ada khasyah, tuan-tuan, maka yang tu bukan daripada ilmu, kata ulama. Bahkan kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, tuan-tuan, kata Imam Ghazali, anta sa'in fi hadmi dinik, kamu sedang berjalan untuk menghancurkan, membinasakan agama, iman yang berada di dalam diri kamu. Tuan-tuan, esok-esok orang yang ada ilmu tidak beramal ni, ilmu hanya sekadar untuk disombongkan, satu masa esok agama akan tercabut daripada diri dia. Kenapa? Tuan-tuan, kita dah sebut panjang lebar pada pagi tadi, yang paling sombong siapa dia? Orang berilmu. Tuan-tuan, ni bukanlah kempen supaya jangan mengaji dah. Kita dah terangkan subuh tadi. Tuan-tuan, ilmu dia ada kemuliaan dia. Tapi bagi orang yang niatnya silap, niatnya salah, dan dia ni ada ilmu, tuan-tuan, dia akan jadi makhluk yang paling sombong atas muka bumi ni. Dia akan jadi makhluk yang dia besar diri, tak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana tu Imam Ghazali rahimahullahu taala pada nasihat dia yang ketiga ni, dia kata apa? Ilmu tidak akan memberikan manfaat sebanyak mana pun, melainkan bila mana dia diamalkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka mudah-mudahan kita duduk dalam majlis kuliah banyak dah. Tuan-tuan, kita duduk mengaji ni banyak dah, guru macam-macam guru, kitab macam-macam kitab, banyak kan. Lo ni pula apa ni, ramai graduan-graduan daripada Timur Tengah balik, daripada pondok-pondok mana balik mengajak di masjid-masjid. Tuan-tuan, ilmu banyak, maka amalkan ilmu sebagaimana yang disebutkan oleh ulama. Walaupun satu je ilmu yang dia duk amal, maka dia akan mendapatkan cahaya ilmu dan dia akan keluar daripada segala kegelapan, kata ulama. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jadi cukup dulu setakat itu tazkirah ringkas kita pada tengah hari ni. Tak boleh panjang-panjang.
dia masa tengah hari. Lepas tu waktu pula dia mendung-mendung, kelam-kelam kan. Perut pun lapar. Jadi jangan panjang-panjang. Mudah-mudahan yang sikit ni akan memberikan manfaat yang banyak dan besar kepada kita insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam.